Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nara Asfahani binti Muhammad Desa. Nama matrik 060246. Jadi bagi video ni saya akan membentangkan atau menerangkan mengenai hikam 10 bagi subjek dirasat tasawuf ad-nasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam hikam 10 yang bertajuk Al-Ikhlas, Ruh Al-Amal. Ikhlas itu ruh segala amal, iaitu bermaksud ikhlas adalah ruh bagi segala ibadat. Amalan zikir, amalan zahir adalah kerangka, sedangkan ruhnya adalah ikhlas yang terdapat dengan tersembunyi dalam amalan tu. Jadi amal lahiriah digambarkan sebagai batang tubuh, dan ikhlas pula digambarkan sebagai nyawa yang menghidupkan batang tubuh itu. Jadi sekiranya kita kurang mendapat kesan yang baik daripada amalan kerohanian, hendaklah kita renung semula kepada amal, apakah ianya bernyawa ataupun tidak. Jadi hikam yang ke-10 ni akan menghubungkan amal dengan ikhlas, berbanding hikam yang ke-9 yang lepas dia menghubungkan amal dengan hal. Jadi kedua-dua kalam hikam ni akan membina jambatan yang menghubungkan hal dengan ikhlas, dan kedua-duanya ada hubungan dengan hati, atau lebih tepat dikatakan ikhlas sebagai suasana hati, dan hal pula adalah cahaya Allah yang menyinari hati-hati yang ikhlas. Jadi slide yang seterusnya iaitu ikhlas. Yang pertama, segala amalan tidak lebih daripada bayangan dan jasad yang bergerak. Hakikatnya ikhlas adalah rohnya. Yang kedua, amalan tidak boleh berdiri tanpa wujudnya ikhlas. Yang ketiga, tanpa ikhlas sebuah amalan itu hanyalah rupa bentuk sahaja, tiada nilai di sisi Allah. Yang keempat, ikhlas menjauhkan diri daripada sifat riya. Dan yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, perkara yang paling aku takuti berlaku ke atas umatku adalah syirik khafi. Jadi Nabi Yusuf AS adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang ikhlas. Contoh, hamba yang ikhlas berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia dirangsang untuk melakukan kejahatan dan kekotoran, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memancar di dalam hatinya sehingga dia menyaksikan dengan jelas akan tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus meleburkan rangsangan jahat. Ini daripada firman Allah lah dalam surah Yusuf ayat yang ke-24. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf pula yakni mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya, iaitu tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Jadi itu kisah Nabi Yusuf yang terpelihara daripada melakukan maksiat kerana sifat ikhlas yang ada pada dirinya. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajarkan agar hambanya berhubung dengannya dalam keadaan ikhlas, iaitu disebutkan, difirmankan dalam surah Al-Mu'min ayat 65, dia yang tetap hidup, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, maka sembahlah kamu akan dia dengan mengikhlaskan amalan agama kamu kepadanya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jua yang hidup, dia yang memiliki segala kehidupan, dia jualah Tuhan sekalian alam. Apa sahaja yang ada dalam alam ni adalah ciptaan Allah, dan apa sahaja yang hidup adalah diperhidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi jalan dari Allah adalah nikmat dan kurniaan, sementara jalan dari hambanya pula adalah ikhlas. Jadi hamba dituntut supaya mengikhlaskan segala aspek kehidupan dalam melaksanakan tuntutan, mengikhlaskan kehidupan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja.
Dan hamba tidak boleh berasa takut dan gentar sesama makhluk. Okey, seterusnya darjat ikhlas. Darjat ikhlas yang pertama iaitu ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam. Okay. Ikhlas orang awam. Yang kedua, ikhlas orang yang khusus. Dan yang ketiga, ikhlas orang yang khusus termasuk ke dalam golongan yang khusus. Jadi bagi darjat ni pula, sekalipun sukar untuk mencapai peringkat ikhlas yang tertinggi, namun haruslah diusahakan agar diperolehi keadaan hati yang ikhlas dalam segala perbuatan, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Orang yang telah timbul dalam hatinya rasa kasihkan Allah akan berusaha membentuk hati yang ikhlas. Jadi hati dia, mata hatinya hanya melihat bahawa Allah sahajalah Tuhan yang agung dan dirinya hanyalah hamba yang hina. Jadi sebagai seorang hamba berkewajipan untuk tunduk, patuh dan taat kepada Tuhannya. Jadi orang yang di dalam makam ini beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan supaya beramal. Kerana Allah sahaja yang berhak ditaati. Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni wajib dilaksana. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kerana hanya segala amal ibadat tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukanlah untuk sesuatu yang lain. Dan golongan ini sudah dapat menawan hawa nafsu yang rendah dan pesona dunia, tetapi dia masih melihat dirinya di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih melihat dirinya yang melakukan amal. Dia gembira kerana menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beramal kerana Allah. Sifat kemanusiaan biasa masih mempengaruhi hatinya. Jadi setelah amal ibadat kerohanian dia meningkat, hatinya dikuasai sepenuhnya oleh Allah SWT, menjadi orang yang arif, yang tidak lagi melihat kepada dirinya dan amalnya, tetapi hanya kepada Allah SWT. Jadi sifat-sifatnya dan perbuatannya, apa sahaja yang berkaitan dengannya adalah anugerah daripada Allah, iaitu sabar, redha, tawakal dan ikhlas yang ada dengannya, semuanya merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan amalan yang lahir dari kekuatan dirinya. Okay, jadi tingkat ikhlas yang paling rendah ialah apabila amal perbuatan yang bersih daripada riak, yang jelas dan samar, tetapi masih terikat dengan keinginan kepada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas seperti ini dimiliki oleh orang yang masih kuat bersandar kepada amal, iaitu hamba yang mentaati tuannya kerana mengharapkan upah daripada tuannya itu. Jadi di bawah daripada tingkatan ini dah tidak dinamakan sebagai ikhlas lagi. Sebab tanpa ikhlas, seseorang beramal kerana sesuatu muslihat keduniaan, mahu dipuji, mahu menutup kejahatannya agar orang percaya kepadanya, dan bermacam-macam lagi muslihat yang rendah. Jadi orang dari golongan ini walaupun banyak melakukan amal, namun amalan mereka adalah umpama tubuh yang tidak bernyawa, yang tidak dapat menolong tuannya, dan di hadapan Tuhan nanti akan menjadi debu sahaja yang tidak memberi syafaat orang yang melakukannya. Jadi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah mengusahakan ikhlas pada amalannya, kerana tanpa ikhlas syiriklah orang yang menyertai amalan tersebut. Sebanyak ketiadaan ikhlas itu dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman ayat 31, amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah, serta tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyeru sekaligus supaya berbuat ikhlas dan tidak berbuat syirik. Ikhlas adalah lawan kepada syirik. Jadi jika sesuatu amal itu dilakukan dengan anggapan bahawa ada makhluk yang berkuasa mendatangkan manfaat atau mudarat, maka tidak ada ikhlas pada amalan tersebut. Bila tidak ada ikhlas, akan adalah syirik, iaitu akan sesuatu atau seseorang yang kepadanya amal itu ditujukan. Orang yang beramal tanpa ikhlas itu dipanggil orang yang zalim, walaupun pada zahirnya dia tidak menzalimi sesiapa. Jadi kesimpulan bagi
hikam 10 adalah ikhlas adalah melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak pula mengharapkan sebarang ganjaran daripadanya. Jadi intisari kepada ikhlas adalah melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak ada kepentingan lain. Kepentingan diri sendiri merupakan musuh ikhlas yang paling utama. Kepentingan diri lahir daripada nafsu. Nafsu inginkan kemewahan, keseronokan, kedudukan, kemuliaan, puji-pujian dan sebagainya. Jadi apa yang lahir daripada nafsu itulah yang sering menghalang atau merosakkan ikhlas. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.